Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua sahabat-sahabat JM yang JM kasihi, lagi JM rahmati. Okey, semoga kita semua dalam dakapan serta kasih sayang Allah, ya. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah yang mana kita hari ini diizinkan sekali lagi bersama-sama kita bersiaran pada hari ini Selasa 22 hari bulan 6. Ya Allah, sekejap sangat kan dah 22 hari bulan 6 kan. Rasanya baru je kita sambut 1 Jun baru ni kan. Kita PKP kan. Kita start kerajaan umumkan PKP 1 hari bulan Jun dan sekarang dah 22. Ya Allah, maksudnya dah 22 hari dah kita lockdown alhamdulillah lah, syukur kepada Allah yang mana kita masih lagi yang mana kita masih lagi diizinkan kita masih lagi tetap bersemangat ni walaupun lockdown, tapi kita kena ada apa? Kita kena jaga semangat kita ni sebab semangat kita lah yang akan drive kita ke arah apa yang kita nak buat setiap hari ni. Jadi bila tak ada semangat tu nanti kita susahlah nak drive kita susahlah nak ke arah itu, ke arah apa yang kita nak buat. So alhamdulillah, syukur kepada Allah, hari ni tajuk kita adalah membina kepercayaan. So apa itu membina kepercayaan? Okey, sekejap lagi JM akan kupaskan sedikit tentang membina kepercayaan. Okey, terlebih dahulu JM ialah kita kena apa tahu? Kita kena dengan keadaan yang sekarang kan, COVID melanda negara beribu-ribu kes setiap hari kan. Kepada mereka yang ialah Allah uji dengan sakit kepada mereka Allah uji baru-baru ni sahabat JM di kampung mak beliau telah meninggal dunia akibat COVID. So yang mana tak tahulah nak cakap bila mak yang kita sayangkan dan nak dijadikan cerita pula, dia pula dekat hospital dia tak boleh nak uruskan mak dia. Dia pun positif COVID juga, dia tak boleh nak uruskan maknya. Lepas tu dia keluar daripada hospital, mak dia masuk hospital dan meninggal pun tak dapat nak uruskan dengan pesakit meninggal pesakit COVID ni. Kita tak boleh nak sentuh dia kan, nak peluk dia. Allahu Akbar. Hanya mereka saja ujian yang Allah bagi ni, hanya kepada mereka saja yang Allah uji ni adalah orang yang betul-betul kuat yang betul-betul kuat untuk menerima ujian daripada Allah. Allahu Akbar Jadi kepada kita yang moga kita semua dijauhkan daripada penyakit-penyakit COVID keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita kita kena kita kena bersungguh berdoa bersungguh memohon perlindungan daripada Allah agar kita dijauhkan daripada penyakit-penyakit COVID tu yang sekarang Allah uji mereka dengan penyakit COVID. Semoga disembuhkan dengan baiknya dengan cepatnya insya-Allah Jadi oleh itu kita JM nak mintalah kepada sahabat-sahabat JM yang berada bersama dengan JM hari ini, kita sama-samalah sedekahkan Al-Fatihah, terutamanya adalah untuk diri kita untuk kedua ibu bapa kita, untuk anak-anak kita, suami ataupun isteri kita ataupun untuk kita punya adik-adik kita, saudara mara kita sahabat-sahabat kita, guru-guru kita dan seluruhlah umat Islam maupun yang hidup ataupun meninggal dunia. Jadi semoga bacaan Al-Fatihah ini sampai kepada mereka, Allah izinkan Okey, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah syukur kepada Allah semoga apa yang kita buat ni Allah angkat dan makbulkan niat dan hajat kita semua. Semoga Allah permudahkan urusan-urusan kita hari ini dan seterusnya. Okey, bersama dengan JM hari ini. Okey, waalaikumsalam. Okey, terima kasih bersama dengan JM. Terima kasih IG, terima kasih TikTok, terima kasih juga Facebook yang bersama dengan JM. JM ada Cik Puan Garam kita. Lepas tu JM ada Oshin. Waalaikumsalam. JM ada Mas Lina. Okey, JM ada Khalija. JM ada Nurul Yasmin. Okey, JM ada Mas Lizon. Waalaikumsalam. Roha Singapura. Nur Mazliana. Terima kasih. Mimi. Terima kasih Mimi. Okey. So terima kasih Mas Wida. Waalaikumsalam. Sia Aisyah. Okey. Sama hari ni pakai baju kuning set 5. Okey, so alhamdulillah Okey, hari ni sebelum JM nak mulakan mengupaskan ataupun JM nak sharing tentang tajuk membina kepercayaan ni. Okey, terlebih dahulu izinkan JM untuk berkenalan kepada sahabat-sahabat baru JM warga TikTok dan juga warga IG, juga Facebook, sahabat-sahabat baru JM. Sebab apa? Sebab dalam masa beberapa minggu ni JM dihujani dengan sahabat-sahabat baru. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terima kasih. Salam perkenalan. Okey, sebelum tu JM nak kenalkan diri. Okey, nama saya adalah JM. Okey, JM Miswan, boleh panggil saya JM. Okey, saya berasal daripada Banting, Selangor dan kini menetap di Bangi, di Bandar Seri Putra, Bukit Mahkota. Okey, saya sudah berkahwin, mempunyai 3 orang anak. Alhamdulillah, semua dah besar-besar. Umur saya 44 tahun, masuk 45 tahun. Okey, saya adik-beradik ada 14 orang. Okey, saya anak yang bongsu. Okey, anak yang bongsu, bukan anak yang manja. Saya bukan anak yang manja. Okey, saya anak yang kuat, kuat bekerja. Anak yang cakap apa bukan manja-manja lah. Saya dibesarkan dengan mak ayah saya. Okey, mak ayah adalah orang biasa-biasa sahaja. Bapa buat belacan dan mak suri rumah tangga. Belacan dengan harga belacan RM1.80 1 kilo. Ayah membesarkan 14 orang adik-beradik dan ada yang adik-adik JM, ada yang tak sekolah, tak belajar habis apa semua. Alhamdulillah, kami 14 adik-beradik alhamdulillah tak gaduh-gaduh, sangat-sangat harmoni, masya-Allah Terima kasih Allah atas menjaga silaturahim antara adik-beradik ni. 14 orang adik-beradik. Kadang-kadang kita JM banyaklah dengar cerita kat luar sana. Bukan dengar cerita lah, kadang ada yang datang mengadu dengan JM. Adik-beradik sendiri pun macam bergaduh kan. Tapi JM, bagaimana JM membina perhubungan tu, membina perhubungan adik-beradik, ada 14 orang. Allahu Akbar, sangat-sangat harmoni. Sangat-sangat harmoni. Seperti yang you all tahu setiap tahun JM akan membuat open house open house untuk semualah tim-tim Aura Rezeki, sahabat-sahabat anda, jiran, tetangga, jiran taman semua kan datang. Dan untuk pengetahuan you all, mari yang dah pernah pergi JM punya open house, memang happening, makanan berpuluh-puluh menu. Dan yang bestnya, makanan-makanan itu dimasak oleh adik-adik JM sendiri dan juga anak-anak saudara. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Macam-macam makanan ada kalau you all pernah berkesempatan hari tu, maksudnya JM without fail 5 tahun dah, 5 tahun berturut-turut, cuma tahun ke-6 dan tahun ke-7 saja
kami tidak buat open house disebabkan oleh pandemik COVID-19. Kalau tak kami memang buat, dan you all merasalah air tangan adik-adik JM memang banyak sangat menu yang kami sediakan yang dimasak sendiri oleh adik-adik. Alhamdulillah. Even kalau JM balik kampung sendiri pun, ya Allah, ni sebenarnya tengah rindu sangat kampung kan. JM tahu kita di antara kita semua memang rindu kat kampung kan. Nak balik kampung, nak tengok mak ayah kan. Memang tidak dinafikan, kita manusia biasa dan kita Allah tiupkan rasa kasih sayang itu kepada kita semua kita jauh dan pastinya kita akan merindui mak ayah kita yang kita dah lama hari raya pun kita tak tengok kan. Kita hanya buat video call saja. Allahu Akbar. Semoga Allah angkat COVID-19 ni cepat-cepat supaya kita hidup dalam keadaan yang normal kembali dalam hidup dalam keadaan yang bersilaturahim, ziarah menziarahi buat gathering dan sebagainya, insya-Allah. Amin semoga Allah mendengar doa-doa kita semua kan. Okey, doalah bersungguh-sungguh doalah bersungguh-sungguh, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. So itulah sedikit tentang JM. Okey, JM adalah pengasas bagi produk Aura Rezeki, produk yang berasaskan garam bukit. Okey, mungkin ada di antara anda yang nak tahu produk JM ni berapa banyak ada produk JM di pasaran. Maksudnya produk JM yang JM dah pasarkan ada lebih kurang dalam 36 jenis produk. Semuanya berasaskan garam. So alhamdulillah JM mengasaskan produk garam sudah 7 tahun. Alhamdulillah, JM suka sangat cakap pasal garam. JM tak suka cakap pasal benda lain yang JM tak tahu. Selama 7 tahun lah JM bercerita tentang kebaikan garam, khasiatnya garam, kelebihannya garam, saintifiknya yang ada pada garam, mineral yang ada pada garam, semua JM cerita. Tak jemu-jemu, JM akan bercerita tentang apa produk yang JM hasilkan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Okey, so pengalaman bisnes. Pengalaman bisnes 18 tahun dalam pengalaman, serius dalam bisnes pada tahun 2003. Itu serius buat bisnes. Ketika itu mengandung anak yang ketiga. Ketika itu mengandung anak yang ketiga, buat bisnes. Kita kalau buat bisnes, mestilah kita akan jumpa orang kan. Takkanlah kita nak jumpa kucing kot, jumpa ayam kot, jumpa itik kot Bila kita sebut pasal bisnes, mesti kita ada berurusan dengan orang, ada berurusan dengan manusia kan. Kalau tak, siapa nak beli kan. Jadi ketika itu bukan macam sekarang. Sekarang buka WhatsApp, letak kat story IG ataupun letak kat story WhatsApp, dah boleh jual dah. You all dah boleh buat iklan. Tapi kalau dulu kena jumpa orang ni, face to face jumpa orang. Dengan modal minyaknya, dengan modal cakapnya, air lionya, dengan modal apa lagi? Dengan modal tenaganya, dengan modal nanti bila dia jumpa orang tu kat tempat minum, takkanlah orang tu nak belanja kita minum kot. Kan kitalah yang keluar duit untuk untuk belanja minum, belanja makan kan. So semua tu. Jadi kalau dulu JM 18 tahun yang lepas, itulah cara marketing. Itulah cara marketing yang orang-orang bisnes ni buat. Tapi sekarang Allahu Akbar, senang sangat, hanya di ujung jari anda. Itu pun kadang-kadang ada yang malas, yang tak nak buat, ada yang tak bersungguh pun ada, tak jumpa pun orang. Kalau fikir dulu JM buat bisnes jumpa orang kan. Kadang dulu tu ingatlah bawa satu produk pencuci lantai pun RM10 pun pergi ni jauh-jauh jumpa orang ni, jumpa kawan pun tak nak beli RM10 tu. Pencuci lantai tu RM10 pun tak nak. Tapi kalau lah, ya Allah kalau tak tahulah, kalau JM lah kan, kawan dah datang jauh-jauh kan, nak kononnya dah lah tak jadi, minta masuk ahli, tak nak jadi ahli kan. Orang kawan tu nak jual RM10 mop lantai. Betul, JM dulu jual apalah, macam sabun mop lantai kan. Sabun mop lantai RM10 pun kau nak tanya laki kau. Ya Allah, laki engineer pula tu. Mulalah aku kan. Sajalah. Ini nak refresh balik lah
betapa sakitnya proses untuk berjaya tu kan. Betapa pedihnya proses untuk berjaya tu kan. Tapi sesungguhnya bila kita istiqamah, bila kita sabar, bila kita ikhlas melalui proses-proses kehidupan kita itu, bila kita jujur, bila kita ikhlas, bila kita amanah pada diri kita sendiri, pastinya kejayaan kita akan capai, insya-Allah. Jadi itulah sedikitlah tentang JM yang dulu berniaga dengan cara yang macam tu, 18 tahun dalam dunia perniagaan. Tapi seperti yang JM selalu katakan, 18 tahun bukan sesuatu yang boleh dibanggakan, dan bukan sesuatu yang dah 18 tahun dah banyak pengalaman, dah tak payah nak belajar, dah 18 tahun buat bisnes, dah tak payah rasa diri hebat, tak payahlah nak dengar apa cadangan-cadangan orang lain kan. Tak boleh. Untuk berjaya you kena sentiasa upgrade diri, upgrade diri, kena banyak muhasabah diri, kena tengok diri kita ni, jangan berasa diri kita ni betul, jangan berasa diri kita ni hebat. Letakkan diri kita serendah-rendah yang mungkin, untuk apa? Supaya kita boleh menerima cadangan pendapat daripada orang lain. Yang tu walaupun hari ni kita dah setinggi macam mana sekalipun, kita kena tunduk juga. Untuk apa? Untuk menghormati orang-orang sekeliling kita. Kita tak boleh meninggi diri, kita tak boleh sombong. Dalam Quran pun sendiri cakap orang sombong ni tak ada tempat dia. Orang sombong tak ada tempat untuk dia. Jadi itulah. So itulah serba sedikitlah tentang JM. Alhamdulillah, jatuh bangun tu dah biasa dah. Dah jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, panjat lagi, naik lagi. So kenalah hadapi selama kita hidup, selamalah ada cabaran, selamalah ada ujian. Okay? Alright, okay. So hari ini membina kepercayaan. Topik ini sangat JM tekankan. Bagaimana JM membina kepercayaan pada diri JM sendiri. Ini kena kuat. Membina kepercayaan pada diri ni kena kuat. Kita tak boleh downgradekan diri kita. Kita tak boleh selalu kata tak apalah, dia tu hebat. JM boleh lah, JM cantik, JM boleh lah, JM banyak cakap, JM boleh lah, JM ramai agent, JM boleh lah, JM ramai staff dia. Sahabat semua, hari ni JM sahabat-sahabat semua, untuk pengetahuan sahabat semua, JM bermula perniagaan dengan sendiri, dengan seorang, dengan tunggal, dengan tunggal. Apa yang sahabat-sahabat semua you all nampak hari ni JM macam ni, inilah permulaannya adalah sendiri, permulaannya adalah tunggal. Okey, ya betul tu Nuraini, jangan putus asa, betul. Okey. Okey, jadi itulah. So jadi bermula dengan sendiri, tunggal. Apa yang anda nampak pada hari ini bermula dengan sendiri. Bermula dengan sendiri, bermula dengan seorang. Bermula dengan seorang. Jadi kita kena percaya pada diri. Percaya pada diri kita sendiri, apa potensi yang ada pada diri kita. Bila kita tengok orang lain tu lebih hebat daripada kita, ya Allah, doakan, ya Allah, kau berikanlah kehebatan dia tu kepada aku juga. Satu masa dulu JM tak pandai tahu cakap macam ni. Cakap macam ni, JM boleh lah pandai cakap. Betul, JM adalah orang yang pemalu dan pendiam. Serius JM adalah orang yang pemalu dan juga orang yang pendiam. Tapi JM tak lah, JM pandai cakap. Tak, dulu JM bukan macam ni. Dulu JM bukan macam ni. JM pernah buat bisnes dulu gagal. Gagal sebab apa? Sebab tidak upgrade diri. Rasa diri ni bagus, rasa diri ni hebat. So, jadi aura rezeki ni banyak sangatlah mendidik JM lah. Banyak sangat mendidik JM untuk menjadi orang yang macam mana Yalah, yang hebat tu Allah. Kita tak boleh nak menandingi kehebatan Allah.
Walaupun hari ni JM selalu cakap, wah best dia buat bisnes maju, lori selalu hantar apa ni, agent selalu hantar restock apa semua. Kita jangan judge orang melalui apa yang kita nampak. Itu JM pernah ketika itu baru-baru nak start bisnes dalam grup sekolah lah ketika itu kan. So setiap pagi kita bagi salam, lepas tu kita buat poster cantik-cantik, ada produk kita, ada gambar kita, ada gambar logo kita kan. Apa yang JM dapat ketika itu, komen daripada grup sekolah tu, dia kata tak habis-habis niaga, tak habis-habis buat bisnes. Itu yang JM dapat. Tapi JM tak kisah pun apa orang lain cakap. Tak habis-habis. Yang penting Allah tahu. Yang penting Allah tahu. Yang penting niat kita kan. Kita buat bisnes untuk apa? Sebab setiap kita ada impian dan ada matlamatnya. Setiap kita ada impian dan ada matlamat dia. Dan keinginan dan juga kehendak kita berbeza-beza. Mungkin yang cakap tu semua dia dah ada rumah besar, dia dah ada kereta besar, dia dah ada badan besar, dia dah ada semua besar lah. Kan? Semua besar lah kan. Tapi ketika itu JM tak ada. JM tak ada. Sebab tu keinginan dan kehendak manusia itu berbeza-beza. Jangan samakan. Jangan samakan. Mungkin hari ni kita dah cukup untuk perut kita, tapi perut orang lain belum. Hari ni kita sibuk, tengah hari ni kita nak makan apa? Tadi cakap dengan staff, cakap nanti beli KFC, belilah 2 barrel ke, sebab nak jamu staff. Hari ni kita panggil semua staff datang office, ada meeting, jadi kita jamulah dengan KFC. Kan, kita jamulah dah KFC pula, apa dah ni ceritanya. Pasal KFC pula, pasal makan. Macam tu lah kan. So jadi dah tak tahu dah apa nak cakap. Dah terlupa dah kan. Okey, jadi maksudnya kita jangan fikir perut kita sendiri. Kita kena fikir juga perut orang lain ni. Especially adik-beradik kita kan, saudara mara kita yang terdekat. Kita janganlah sibukkan yang jauh-jauh tu. Kita tengok adik-beradik kita. Sebab tu selalu JM ni lah, ingat yang mana apa ni, apa pun kita kena ingatlah kan, adik-beradik kita apa semua kan. Saya baru nak belajar buat bisnes, ilmu masih kurang. Betul. Sebenarnya Noraini, walaupun dia dah banyak pengalaman, macam JM sendirilah berpengalaman 18 tahun dalam bisnes tapi masih lagi belajar. Masih lagi belajar, masih lagi upgrade diri, masih lagi cari kekurangan diri, masih lagi perbaiki. Kita jangan jadi orang yang sombong lah. Sebab tu JM cakap hari ni, walaupun hari ni JM dah 18 tahun dalam dunia perniagaan, dunia yang real dalam perniagaan, melalui proses-proses sakit, melalui proses-proses jatuh, melalui proses-proses yang tak ada duit langsung, melalui proses-proses kereta kena tarik, semua benda lah, pejabat kena tutup, semua benda lah dah lalui kan. Tapi masih juga belajar melalui pengalaman tu. Kita tak boleh sombong. Hari ni hebatnya kita menulis di Facebook macam mana pun, kita jangan sombong lah dengan apa yang kita ada. Sebab tu ilmu perlu sangat diurus. Ilmu perlu diurus, ilmu perlu difahami. Ilmu perlu diurus dan ilmu perlu difahami. Jadi percaya pada diri. Percaya pada diri, kita hebat. Percaya pada diri, kita hebat. Percaya pada diri, kita berani. Bila kita berani, kita akan tempuh apa segala, apa cabaran, apa dugaan, insya-Allah Dan kita kena top up lah ilmu. Kita kena top up ilmu. Dan ilmu ni tak apa, tak belajar banyak-banyak dengan guru pun tak apa. Belajar satu-satu tapi fahamkan. Faham dan amalkan. Jangan belajar tapi tidak difahamkan dan tidak diamalkan, nanti akan buat kita jadi keliru dengan ilmu yang kita belajar. Jadi fahamkan dan amalkan. Sebab apa? Sebab ilmu banyak ni belum tentu kita buat, belum tentu kita amalkan. Sebab tu akan berlakunya kekeliruan dalam diri kita yang membuatkan kita apa aku nak mula ni dulu ni?
cikgu ni cakap lain, cikgu tu cakap lain. Macam tu kan. Sebab level kefahaman kita ni berbeza-beza level kefahaman kita ni berbeza-beza. Jadi pastikan Noraini masih baru nak buat bisnes kan, tak apa. Belajar fahamkan amal, belajar fahamkan amal. Yang penting kita bertindak. Sebab apa? Proses kejayaan ni kena diikuti dengan usaha ni. Tindakan ni. Dengan hanya berimpian aja tapi tak ada tindakan pun tak boleh. Sebab apa? Sebab Allah melihat, Allah tengok pada usaha kita. Dah dekat situ pula kita kena apa? Kita kena membina kepercayaan orang sekeliling kita ni. Kita kena bina kepercayaan. Once orang dah percaya dengan kita, insya-Allah. Insya-Allah. Tapi usah kepercayaan macam JM lah, JM sendiri kan. Bila kita dah percaya kat seseorang kan, JM pernah ada sahabat baik lah. JM pernah ada sahabat baik yang mana ialah kita anggap dia sebagai kakak, kita anggap dia sebagai kawan baik kan. Kawan baik, semualah luar dalam kita cerita rumah tangga kita cerita. Biasalah kan kita kawan baik kan. Rumah tangga kita cerita kan dengan dia. Memang kita anggap dia ialah kawan kan. Kita percaya dekat dia. Selain kita mengadu kepada Allah, memanglah orang cakap alah mengadu kepada Allah, betul. Memang kita ni tak payah cakap pun, tak payah suruh pun, kita berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah. Tapi dalam masa yang sama, kita masih lagi dalam dunia yang nyata ni. Kita masih lagi dunia yang nyata, dunia yang ada kawan-kawan, dunia yang ada suami, dunia yang ada emak, dunia yang ada ayah, dunia yang ada anak. Kita masih ingat kita masih ada di dunia yang nyata. Yang kita ni adalah manusia biasa yang perlukan kawan-kawan, perlukan tempat bercakap, mengadu, berbicara, macam tu. So, bila JM percaya kat situ, so sembang apa semua kan, tuk JM dengar apa tau? Tuk JM dengar dari adalah ipar JM cerita bla 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 pasal rumah tangga JM. Allahu Akbar. Kita tahu, kita benda rumah tangga ni kita tak cakap dengan banyak orang. Kita tak cakap dengan banyak orang. Kita hanya cakap dengan orang yang betul-betul kita percaya, setuju. So, bila ketika itu bila JM dapat tahu yang ipar tu sembang pasal kita punya, pasal rumah tangga kita, ada orang cakap, ya Allah, hancurnya hati dan hilang terus kepercayaan JM. Hilang terus kepercayaan JM. Daripada itulah JM mula berhati-hati untuk berkawan. Daripada situlah JM mula berhati-hati dengan siapa yang JM nak cakap. Even dalam tim sendiri pun, dalam tim sendiri, kadang-kadang memanglah kita pengasas kan. Kadang-kadang bukan kita yang mulakan dulu ni. Kadang-kadang tim yang mulakan dulu. Korek rahsia. Lepas tu kita pun tersembang. Bila tersembang pula, kita dah sembang, dia pula tak jujur. Bila tak jujur, dia pula screenshot, tunjuk dekat siapa? Dekat orang yang kita sama-sama cakap tadi. Bagus ke tidak perangai tu? Tak bagus. Tak bagus perangai macam tu. Itu sampai bila pun JM boleh berkawan. JM antara orang yang memudah nak memaafkan. JM antara orang yang mudah sangat nak memaafkan dan melupakan. Namun sesekali nak kawan baik, nak percaya tu tidak. Itu JM. Itu JM. Anda akan lalui proses-proses ini, dan bila semakin ramai anda jumpa orang, anda kenal dah. Macam mak kita cakap lah, sekilas ikan di laut, di air kan, kita nampak jantan betinanya. Macam itulah juga JM sebagai ketua, sebagai pengasas. JM bukan nak bersangka-sangka, dan JM bukan nak judge siapa-siapa. Tapi bila kita dah selalu ramai dengan orang, kita dah tahu dah dia cakap betul ke tak betul tu kan. Dia pusing-pusing tu, tak betul lah tu kan. So itu ada yang berlaku. Ada berlaku di sekeliling JM juga ada yang berlaku. Jadi berhati-hati bila nak kita berkawan. Berkawan boleh tapi jangan baik sangat. Itu ingatan JM. JM selalu, itu prinsip JM lah. Bila JM berkawan, JM memang kawan memang sungguh-sungguh. JM kalau JM berkawan, kalau kata sayang tu JM sayang.
sayang bersungguh-sungguh. Tapi satu je, bila kepercayaan tu sudah dinodai, oh sudahlah kan. Sampai bila pun cakap apa pun, memang kena berhati-hatilah untuk nak percaya. Itu JM lah kan. So bukan mudah untuk membina kepercayaan ni. Bukan mudah untuk membina kepercayaan kita kepada orang lain. Bukan mudah bukan mudah. Apa yang JM cakap dekat sini kan, cuba kita tengok balik lah. Cuba kita tengok balik tim kita. Pada peringkat awal tim kita ramai yang dengan kita, ramai yang teruja dengan kita, ramai ni yang teruja dengan kita, yang teruja dengan kata-kata kita, teruja dengan posting kita, teruja dengan apa segalalah pun kan. Once bila kita bercakap bohong, bila kita tidak jujur, susah nak dapat balik kepercayaan tu. Ramai sangat yang mengadu dekat JM, mengadu dekat JM, tak percaya apa? Sikit je tu, pasal hal sikit je. Hal sikit tu apa JM? Yang kecil-kecil ni lah, yang JM semalam kongsikan. Kadang-kadang postage tu RM10, tapi kita kata RM20. Kadang-kadang kotak tu ada 9 je, tapi kita cas 10 kotak kan, charge tu lebih. So dekat situ pun dah mula orang tak percaya tau dengan kita, walaupun benda tu kecil. Jadi please lah, tolonglah. Dan kadang-kadang tu ada yang sewa lori kan, nak ambil produk ni, sewa lori ni, nak ambil produk daripada HQ, nak hantar ke tempat. Lori tu sewa RM600 je. Daripada Bangi, contoh Bangi ke Kedah lah, ataupun Bangi ke Johor lah, Bangi ke Johor. Tiba-tiba sampai dekat Muar ni, contoh cik bagi contoh, tiba-tiba sampai dekat Muar, nak hantar dekat orang Muar. Dekat situ kita dah charge dekat orang Muar berapa? Dah charge dekat orang Muar RM600. Sedangkan daripada Bangi ke Johor RM600. Tapi kita pula daripada ni kita dah charge RM600. So kat situ kita dah dapat apa? Untunglah kita ni, sebab orang lain tolong bayarkan kita punya duit transport. So lepas tu orang Muar tu tahu sebenarnya yang lori tu RM600 je. RM600 kalau bahagi 3 orang baru berapa ringgit je seorang bayar kan. So jadi kat situ dah hilang dah kepercayaan orang. Kepercayaan orang kepada kita. Tolonglah, tolong jaga. Untuk berjaya kena jujur dan amanah. Bila ada mungkin di antara kita ni ada sama-sama tim kita ni yang mungkin dalam satu grup yang memang kita mingle ataupun kita rapat dengan dia. Contoh kita rapat dengan dia lah, kita rapat dengan si A lah. Okey, kita bercakap, kau macam mana buat bisnes ni? Okey tak kau? Aku kan itulah. Kau rasa macam mana? Okey ke? Itulah aku nak cuba juga ni belajar dengan orang tu. Tapi kan orang tu bukan nak share pun ilmu dia. Orang tu genggam je ilmu dia. Yang tu alah, yang sama-sama dengan kawan kita sembang tu kat situ. Kita sembang tu. Tapi yang buruknya bila dah sembang sama-sama ni tentang buruknya orang yang tak jujur dan amanah tu tadi, sampaikan pula kepada orang yang sama-sama yang kita sembang buruk tu tadi. Itu lagi teruk. Orang macam ni ada tau dalam dunia ni, dalam industri ni, dalam kita ada orang-orang yang macam ni. Ya Allah, tolonglah jangan jadi orang yang sentiasa melaga-lagakan. Tolonglah jadi orang yang sentiasa jujur dan amanah. Dengan jujur dan amanah, daripada situlah kita membina kepercayaan orang. Once bila JM tak tahulah apakah JM tak tahu orang yang sifat ni, yang melaga-lagakan ni, apa yang dia suka sebenarnya. Apa yang dia suka sebenarnya, apa yang dia nak sebenarnya kan. Yang sifatnya suka melaga-lagakan ni, apa yang dia suka sebenarnya. JM pun tak dapat jawapan lah. Adalah orang yang macam tu mungkin. Ada orang yang macam tu. So jadi untuk anda semua, jujur dan amanah tu sangat penting tau. Jujur dan amanah dalam kita membina kerjaya, dalam kita membina perniagaan ni sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Jadi
kena berhati-hatilah dengan siapa yang kita nak sembang, dengan kita nak sembang. Dan kita jadilah orang yang jujur tau, jujur dan amanah. Pegang ni amanah orang ni, pegang. Korang bayangkan bila korang jadi batu api, bila korang melaga-lagakan, lepas tu antara kita dengan dia pula tak baik kan, silaturahim tu putus disebabkan siapa? Disebabkan yang jujur tak amanah tu tadilah. Disebabkan yang jujur, yang disebabkan yang tak jujur dan amanah tu tadi, perhubungan kita renggang. Korang bayangkan, bayangkanlah. Jadi ya Allah, jangan jadi macam tu lah, jangan jadi orang macam tu. Bersihkan hati, bersihkan hati. Orang yang macam ni buat bisnes apa pun takkan jadi tau. Serius JM cakap. Sebab JM dah lalui 18 tahun. 18 tahun. Yang tikam belakang ada, yang tikam depan ada, yang tikam depan pun ada. Tapi apa yang JM buat, memanglah ketika itu JM marah. Marah sangat, marah. Kawan kau kot, kawan baik kau kot. Kan? Marah sangat ketika itu. Tapi JM pelan-pelan untuk pujuk hati. Ya Allah, aku tak sempurna ya Allah. Pujuk hati, aku tak sempurna ya Allah. Kan? Mesti orang cakap aku tu mesti ada sebabnya ya Allah. Mesti aku ada salahnya yang aku tak nampak ya Allah. Ambil kat situ, ambil hikmah dia kat situ. Ambil hikmah dia kat situ. Jadi itulah, cuma kita jangan jadi batu api lah. Jangan jadi batu api, jangan jadi yang suka nak melaga-lagakan tu. Jangan macam tu, tak baik. Sebab JM melalui 18 tahun ya Allah, orang-orang yang macam tu je gaya dia. Tak, dia berubah-ubah. Macam tu juga gaya dia. Kalau macam tu, kalau dia buat bisnes tu, kalau bisnes dia macam tu je. Ini bukan soal Allah bagi ke Allah tak bagi. Ini bukan soal nasib tau, bukan soal nasib, bukan soal Allah izin Allah bagilah aku kaya, Allah tak izin Allah tak bagilah aku kaya. Tak. Allah sangat kaya dan Allah sangat baik. Allah tak zalim dengan umatnya. Allah bagi apa yang kita nak, Allah makbulkan apa yang kita minta. Dengan syarat hati. Dengan syarat hati kita kena baik. Buat apa yang Allah suka, pasti Allah bagi apa yang kita mahukan. Tapi bila kita buat yang tak baik tu, ya Allah, tengoklah, JM melihat je, JM melihat je. Tak ke mana pun, yang buat orang ni. Tak ke mana pun. Macam tu juga dia. Diselubungi dengan masalah, diselubungi dengan macam-macam. Sebab apa? Sebab Allah ni nak sedarkan dia, nak sedarkan dia. Orang-orang macam ni dia tak boleh disedarkan dengan kita ni cakap ni, kita tak boleh. Memang dah tak boleh, dah tak load orang kata. Kan? Tapi dia boleh disedari dengan apa yang Allah nak bagi dia. Melalui perjalanan hidup dia tu, baru dia akan sedar kat situ. Jadi kita jaga kepercayaan orang sekeliling kita. Jaga customer kita, jaga tim kita, kena sentiasa kita bukan nak merendah diri sangat, tapi kita perlu merendah diri. Macam Prof Mohaya bagi tahulah, alah kan, kalau nak kahwin ni, macam JM sendirilah kan, macam JM sendiri, JM selaku CEO dalam syarikat, tapi JM ni anggap suami tu, JM anggap dia sebagai CEO juga. Macam tu lah, kita kena macam tu lah. Walaupun JM rasa macam walaupun JM pandai bab tu, tapi kita kena ada kerendahan tu, ada kerendahan tu. Itu yang Prof kata, alah buatlah macam bodoh-bodoh. Macam bukan kita ni bodoh, bukan. Tapi kita bersederhana lah. Kita bersederhana lah. Bagi JM macam tu. Sebab apa? Bila kita bersederhana, kita boleh menerima pandangan daripada orang lain. Kita boleh menerima cadangan daripada orang lain. Tapi bila kita bongkak, kita sombong, kita rasa ilmu kita banyak, kita rasa kita dah betul, kita tak boleh nak belajar. Bila kita tak boleh nak belajar, rugi kita. Jadi itulah. Membina kepercayaan tu sangat penting. Jadi bagaimana kita nak membina kepercayaan kita dalam media sosial yang sekarang ni? Kita kenalah ambil gambar kita. Ambil gambar kita, buat selfie pagi-pagi, hai selamat pagi, ataupun buat video, hai kawan-kawan selamat pagi. Bukan apa, bila dekat media sosial ni, dia orang tak dapat nak jumpa, nak jumpa direct ni. Kalau dulu jumpa direct tau, JM pernah
tau. Kalau dulu kita nak pergi jumpa orang, nak jual barang ni, nak jumpa orang kena jumpa face to face. Orang tengok kita, bau ke tidak mulutnya, mata ni ada tahi mata ke tak? Kau tahu tak? Gigi ni ada cili ke tak? Semua tu nak kena ambil tahu. Semua tu nak ambil tahu. Sekarang ni korang senang dekat media sosial ni yang ada filter. Kau rasa kau tak lawa, kau letak je filter. Kau rasa muka ada jerawat, kau letak je filter. Jadilah lawa macam JM ni kan, jadilah lawa. Macam tu kan. So tak kisahlah. Kalau dulu ya Allah korang buat kan, aku tak tahulah. Korang buat agaknya baru sehari dua buat, lepas tu dah tak mampu dah nak buat. Sebab apa? Sebab macam tu. Bukan mudah nak membina kepercayaan orang. Jadi lepas tu lagi-lagi dekat media sosial ni, kita kena macam tu lah. Sebab orang nak tengok hidung kita mancung ke tidak, atau kita bulat ke sepet, tu orang nak tahu tu. Kita putih ke kita hitam tu pun orang nak tahu. Itulah membina kepercayaan. Jadi selfie lah. Kalau ada orang cakap dia ni ratu selfie, tak kisahlah kan. Tak kisahlah sebab kita bukan Nurlofa, kita bukan Fasha Sanda, kita bukan siapa-siapa, kita bukan selebriti kan. Yang selebriti pun buat hari-hari. Aku tengok IG siapa ni Nurlofa. Ya Allah, pasal susu pisang ni. Susu pisang sedap, susu pisang kenyang. Hari ni nak pergi meeting, minumlah dulu susu pisang. Hari ni semua pasal susu pisang. Kau itu Nurlofa. Engkau ni. Cik Pah ni. Cik Pah, Cik Pia, Cik Joya, Cik apa semua ni. Kan? So jadi bukan mudah nak membina kepercayaan ni. Tahu? Tapi kita perlu membina lah. Kita perlu membina. Once kita dah bagi orang percaya, jaga. Jaga jujur dan amanah tu. Kena jaga Okeylah, cukuplah sampai di sini aja tentang pengupasan tentang membina kepercayaan. Apa yang JM cakap ni bukan JM nak cakap pasal orang lain, tapi JM bercakap tentang diri JM, pengalaman JM yang JM lalui Okey, tak ada keyakinan nak ambil gambar sendiri setiap hari JM. Kita kena ada keyakinan. Siapa nama ni Zurina kita kena ambil, kita kena keyakinan. Okey, siapa tadi dah cakap ala habis. Okey, boleh tengok JM di YouTube dan juga di Facebook. Cari je JM Miswan, nanti insya-Allah you akan jumpa. JM punya live ni setiap hari daripada Isnin sehingga Jumaat. Banyak sangat topik-topik yang JM kongsikan melalui pengalaman JM sendiri. JM tak cerita pasal orang lain. Melalui pengalaman JM sendiri, bagaimana JM nak menanggani masalah-masalah tu, ujian-ujian yang Allah bagi tu macam mana. So banyak sangat, boleh tengok dekat YouTube ataupun boleh tengok dekat YouTube ataupun di Facebook ataupun boleh follow JM sendiri di JM Miswan di Facebook ataupun JM di IG dan juga TikTok. Biasanya kalau dekat TikTok ni kita tak boleh nak tengok balik dah. Kan? IG pun tak boleh nak tengok balik IG boleh dekat TikTok tak boleh. Tapi JM dah minta dah staff untuk masukkan dekat dalam YouTube. Banyak sangat yang JM kongsikan tentang perjalanan kehidupan JM perniagaan JM. Okey, JM bukannya siapa-siapa tau. JM bukannya ustazah ke pensyarah ke apa ke. JM sama je seperti anda semua. Dulu tak ada keyakinan diri bagaimana JM meningkatkan keyakinan diri dengan ni lah amalan mandi garam. Selalu sangat-sangat bagus amalan mandi garam ni. Percayalah percaya ni, kena percaya buat apa pun, makan apa pun. Kalau hari ni nak kurus, contoh nak kurus ni, tapi makan produk kurus, lepas tu tak percaya dengan produk tu pun tak boleh kurus juga. Hari ni makan Panadol ni sebab sakit kepala, makan Panadol tapi tak percaya dengan Panadol tu, yang mana Panadol tu boleh buat sakit kepala kita baik. So tak boleh juga. You kena percaya. Percayalah mandi garam ni, Allahu Akbar. Sangat-sangat memberi keyakinan diri kita, semangat diri. Okey, mana tadi yang tak ada keyakinan diri, nak ambil gambar sendiri, tak ada keyakinan diri. Okey, mandi garam. Amal mandi garam setiap hari. InsyaAllah amal mandi garam Aura Rezeki setiap hari. Cari je garam Aura Rezeki, insyaAllah ramai yang boleh bantu you all, yang boleh explain. Jadi itulah JM amalan mandi garam dah 7 tahun dah JM amalkan. JM mandi garam Aura Rezeki. Cari je garam mandian Aura Rezeki.
InsyaAllah mandi garam aura rezeki. JM pada peringkat awal JM diuji dengan kejatuhan bisnes. Semangat diri tak ada, keyakinan diri tak ada, nak pakai bedak pun tak boleh, nak jumpa orang tak nak. Dia macam anxiety tau, duduk dalam gua macam tu. Tak ada keyakinan diri. Tapi alhamdulillah Allah dapat, bila kita berdoa kepada Allah, Allah bagi, Allah tunjuk penawarnya. Cari penawar. Macam kisah Nabi Ayub tu kan. Kisah Nabi Ayub diuji dengan sakit, yang mana ketika itu bila Nabi Ayub sakit, dia tak nak berdoa dengan Allah sebab dia malu, sebab Allah dah bagi nikmat yang banyak, dah bagi kekayaan kepada dia, macam-macam Allah bagi ketika dia sebelum sakit. Tapi bila sakit kan, dia nak minta kepada Allah ni, dia malu. Tapi isteri dia merayu kepada Nabi Ayub supaya, ya Allah, berdoalah kepada Allah, memohon agar diberi kesembuhan. Kat situ kan, alhamdulillah bila Nabi Ayub bersungguh-sungguh memohon doa, memohon kesembuhan, alhamdulillah baiklah pesat penyakit dia, hartanya Allah bagi balik. Ketika itu bila dia sakit, dia tidak bermohon kepada Allah, hartanya habis, anaknya hilang, kawan-kawan lari, semua tahu. Tapi bila dia memohon kepada Allah, minta kesembuhan kepada Allah, bersungguh-sungguh, Allah sembuhkan dan Allah kembalikan harta-hartanya balik. Allahu Akbar. Jadi kita jangan sombong untuk berikhtiar, untuk mencari penawar, untuk mencari penawar. Dan lepas kita cari penawar, kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, mohon kesembuhan ke atas yang tadi tu, yang tak yakin apa semua. Okey, garam mandian aura rezeki. Itulah JM bermula daripada situ. Daripada situ JM mula mandi garam. Alhamdulillah asbabnya mandi garam, dan juga keyakinan diri meningkat. Alhamdulillah keyakinan diri meningkat ketika itu. Dan JM, ya Allah, aku nak buat garam ya Allah, sebab ramai lagi orang dekat luar sana yang macam aku, risau, bimbang, tak yakin dengan diri sendiri, yang hatinya gundah gulana, resah, macam-macam lah kan. Bila macam tu keadaan yang serabut tu, macam mana kita nak buat kan? Kita nak buat kerja pun tak boleh. Jadi amalan mandi garam aura rezeki ni sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus. Banyak sangat khasiatnya tau. Dalam khasiat garam mandian ni ada lebih 84 jenis mineral yang boleh membangkit energi korang, yang boleh memberi semangat diri kepada korang. Mineral-mineral tu yang perlu dekat badan tu tadi. Ya Allah, memang best lah. So cari okay, saya suka mandi garam. Okay, bagus, alhamdulillah. Okay, carilah garam mandian aura rezeki. Ramai nanti yang boleh nak explain InsyaAllah boleh bantu kat situ. Okey, semua jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Ampun dan maaf apa yang JM sembangkan hari ini ataupun apa yang JM sembangkan setiap hari tak ada kena-mengena pun dengan orang yang ada dekat luar. JM sembang apa yang pengalaman JM sendiri. Okey, terima kasih banyak-banyak semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi esok pada jam 11. 11 hingga jam 12. Jumpa besok. Salam perkenalan untuk yang baru berkenalan dengan JM Salam perkenalan. Okey, jumpa setiap hari di IG, Facebook dan juga di TikTok. Yang mana yang terlepas hari ni tak apa, anda boleh tengok balik dekat YouTube. Okey, nanti terus masukkan dekat YouTube. Anda boleh tengok dekat YouTube. Banyak sangat perkongsian. Kalau ikutkan JM kongsi sebenarnya setiap hari sebelum PKP hari itu. So maksudnya dah 21 hari. 22 hari hari ni. 22 hari dah. Maksudnya dah ada 22 tajuk dah JM kongsikan. Banyak sangat tips Okey, semua jumpa lagi. Assalamualaikum.